mengatakan bahawa ada 3 macam puasa. Okey. Jadi puasa pertama puasa roh. Okey. Dengan memendekkan angan-angan. Kita bukan nak menambah mengubah tafsir-tafsir yang lalu, tapi nak menambah kekuatan apa sebenarnya yang Allah nak dalam puasa. Jangan jadikan puasa macam makan ubi kayu. Kalau makan ubi kayu, singkong, kita makan yang mana? Yang dalam, yang putih. Betul? Kita basuh. Walaupun kita basuh, tapi kita tak makan kulitnya. Betul? Tapi kita takut, kita puasa ni kita makan kulitnya, tak makan isinya. Sebab dalam kita tak jadi apa-apa. Tak ada perubahan apa-apa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur serta tingkatnya kehadrat ilahi kerana memilih kita, menjemput kita, mengizinkan kita untuk berada di bulan terbaik ini. Bulan paling suci, bulan paling indah, bulan yang menjadi ketua kepada seluruh bulan. Sekali hanya setahun. Ini nikmat terbesar yang harus kita rasakan bahawa ini mahunya Allah. Jadi banyak-banyak alhamdulillah Allah sudi terima kami, masukkan kami ke bulan ini seperti yang doakan oleh Rasulullah. Juga kita angkatkan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai tanda hadiah terbesar kita sebagai hamba dan pengikut Rasulullah. Dan hari ini bertambah berganda kekuatannya kerana kita diberi kesempatan untuk melangkah masuk ke bulan terbaik ini, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Puan Salwa yang memberikan ruang berharga ini untuk Umi sedikit berkongsi. Mudah-mudahan perkongsian ini bentuk macam mana pun tajuknya terpulanglah kepada hadiah dari Allah pada hari ini. Jadi kalau kita kata tajuknya itu syukur, maka kekuatan pertama kita tak boleh bercakap pasal syukur kalau kita tidak ada alat-alatnya, tidak ada sebabnya, tidak ada apa yang kita katakan pemula kepada syukur. Maka hari ini bulan Ramadan yang pertama, hari Ramadan pertama, maka Umi lebih suka membacakan sedikit sirah ataupun sejarah berpuasa yang dibekalkan oleh tafsiran Ibn Katsir, okay, yang berdasarkan pada surah Al-Baqarah. Jadi kita kata pertama, kita kata awal-awal puasa. Rasulullah pindah ke Madinah, awal-awal puasa. Mula-mula dia puasa, diwajibkan puasa 3 hari saja sebulan. 3 hari dalam setiap bulan, kemudian ditukar menjadi, akhirnya mendapat perintah tukar jadi Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian kita kata Muaz bin Jabal memberitahu Rasulullah memberikan tahap-tahap berbeza. Permulaan Nabi di Madinah puasa 3 hari sebulan dan puasa Ashura. Kemudian pusingan kedua, kita kata bila turun surah Al-Baqarah, maka kita diwajibkan berpuasa. Tetapi ketika itu peringkat awalnya masih juga puasanya pilihan. Walaupun sudah diberikan surah Al-Baqarah ayat 183 itu, namun Nabi kata boleh ikut, boleh tak ikut. Artinya boleh puasa, boleh tak puasa. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita katakan Al-Baqarah daripada 183, 184, 185, puasa wajib pada semua Muslim. Baru sampai kepada puasa yang kita ada. Pada permulaannya yang diwajibkan puasa ialah orang yang sihat dan yang tidak mengembara. Okay, itu hukum asalnya. Okay, maknanya yang bermukim dan sihat, maknanya wajib puasa. Yang bermustautin atau bukan, yang mengembara ataupun yang berjalan ataupun yang ada perjalanan, juga termasuk yang tak sihat atau yang tua. Yang tua dia harus bayar fidyah. Okay, hari lain pada waktu fidyah. Kemudian ketiga, puasa diwajibkan. Di peringkat awalnya juga puasa diwajibkan. Kemudian boleh makan minumnya malam dan boleh bersama dengan isteri sebelum tidur.
Kemudian dipinda lagi ataupun turun lagi perintah, turun ayat 187, akhirnya dapatlah daripada 183, 184, 185, 186, 187. Cuba tengok balik surah Al-Baqarah, baru dapatlah puasa seperti yang kita ada sekarang. Jadi boleh semak tafsir Ibn Katsir. Itu sejarah ringkas sejarahnya. Kemudian kita katakan tajuk yang dibekalkan ialah syukur. Okey. Tapi Umi tak sempat, bukan tak sempat, tidak mahu menceritakan dulu syukurnya, kerana syukur itu ada kaitannya dengan keadaan, dengan peristiwa dan dengan ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, syukur tak datang. Okey, kalau dia tak ada kekuatan, kalau dia tak ada situasi pun syukur tak datang. Situasi syukur tu bila? Kalau ambil daripada satu surah atau diambil daripada satu sirah, diceritakan syukur yang paling penting itu syukurnya pada kejadiannya Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa, seorang isteri, seorang wanita yang sangat suci, beribadah sepanjang masa dan sebagainya. Tiba-tiba Allah bagi dia mengandung, yang ketika itu dianggap satu benda yang paling mengaibkan. Susah ke senang nak melaluinya, sehingga dia berdoa, andai kata aku boleh dimatikan, aku ingin rela mati supaya aku dilupakan. Akhirnya keluar membawa diri, akhir sampailah kepada proses bersalin. Dan dalam keadaan yang paling susah, kalau masa di mihrab, makanan turun dari langit, ada yang makanan musim sejuk dan makanan musim panas. Makanan musim buah-buahan musim panas ada di musim sejuk, dan buah-buahan di musim sejuk ada di musim panas. Bermakna betapalah manjanya, betapalah perhatian Allah kepada insan terbaik ini. Tetapi akhirnya Allah uji juga. Allah uji dengan satu peristiwa yang sangat-sangat berat. Kalau kita sekarang pun, kalau terjadi, sangatlah berat. Ini nak menunjukkan kalau tak ada situasinya, syukur itu tak cukup kuat. Kita ada syukur di bibir, okay? Syukur di bibir itu tak membawa apa-apa. Sebab kita takut ujian. Kita takut ujian, kita takut susah, takut miskin, takut kehilangan, takut macam-macam takut ada. Boleh faham? Jadi kekuatan yang nak dibangun, kekuatan yang dia katakan syukur yang sebenar itu, apabila kamu mampu menerima apa yang sudah Allah takdirkan dalam keadaan sepenuh redha. Okay? Sebab itu kalau kita fikir pakai logik, kenapa masa bersalin, masa nak melahirkan tu tak turun semua makanan seperti yang turun masa di mihrab? Tinggal keluar perintah apa? Suruh goncang pokok kurma untuk buahnya jatuh, dan di bawah belakang kamu itu ada sungai. Itu dua perintah. Dan kalau kita ambil dari surah Maryam, maknanya di saat ketika itu agak-agak syukurnya macam mana? Ada ke tak ada? Kuat ke tak kuat? Kalau kita duduk di kerusi, di kasut dia lah, dalam keadaan bawa diri terasing sendirian, nak bersalin, dalam mengandungnya memalukan, memilukan, boleh bayangkan. Bila membaca itu sebagai contoh bagaimana nak membina suasana, bagaimana nak membina ilmu daripada tiga kejadian yang boleh membangkitkan syukur yang sebenar-benarnya. Okay? Itu satu insiden yang kalau kita kata syukur kita lepas makan, alhamdulillah, syukur alhamdulillah dapat makanan, syukur alhamdulillah selamat dari kemalangan, syukur alhamdulillah masih gitu, masih dapat sampai ke masjid, contoh. Tapi syukur yang Allah hendak, syukur yang benar-benarnya ialah syukur yang setelah ada kejadian sebegitu. Pertama, dia ada ilmu dan ada hubungan dengan Allah yang sangat yakin, sangat kental. Kalau kita macam mana gak-gak, macam mana Allah ni, aku dah jadi orang baik semua hidup dah ni, seumur ini kenapa aku dibagi uji? Kalau kita mengapanya banyak lah, betul? Kalau aksiden je, pasal apa pula aksiden? Macam mana? Kan kita dah servis dah, kan gitu, kan gini, jalannya kan gitu, jalannya kan lurus, kenapa? Betul? Ini nak beritahu bahawa nak bangun sebenar-benar syukur itu is not easy. Bukan mudah, bukan boleh sebut-sebut saja syukur. Boleh faham?
Sebab itu ada orang syukur pada semua yang baik, tapi sakit nak syukur pada benda yang dia tidak suka. Dia syukur pada benda yang serasi dengan hatinya, serasi dengan perasaannya, serasi dengan kehendaknya. Tapi dia sakit untuk bersyukur kalau yang dia dapat itu apa? Tak serasi dengan hatinya, tak serasi dengan kemahuannya. Ini satu daripada situasi di mana kita kata nak bersyukur itu bukan perkara mudah, dan syukur bukan hanya boleh keluar di bibir saja. Maka sekali lagi mari kita lihat, sebab itu Nabi mentafsirkan apa itu puasa. Pertama, selamat masuk ke bulan Ramadan, bermakna kita masuk dalam doa Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nak syukur ke tak syukur? Syukur. Itu syukur dapat apa yang kita mahu. Macam mana syukurnya Siti Maryam? Nak dapat benda yang dia tak pernah masuk dalam kepala pun. Itu sebenar-benarnya syukur. Kalau nak faham konsep ataupun nak membina jiwa syukur yang sebenarnya, ialah orang yang begitu. Boleh? Tamat kata lah, ataupun kita kata orang yang selamat dari hukum gantung misalnya. Orang yang selamat daripada hukum-hukum yang tak sesuai dengan keadaan ataupun yang tidak adil dan sebagainya. Maka sebab itu kita kata jangan kata mudah sangat nak syukur. Maka bila kita kata kita hari ini masuk ke bulan Ramadan, Umi lebih suka melihat tafsiran puasa yang Nabi bekalkan. Sebab itu sekali lagi kita ambil ini daripada kitab Bimbingan Mukmin. Nabi kata apa? Puasa itu separuh daripada kesabaran. Kalau puasa itu, pada kita puasa apa? Tak makan, tak minum, menahan lapar, menahan dahaga dari maghrib, daripada subuh sampai maghrib. Sebab itu otak kita sepanjang hidup ceritanya makan. Maka sekali lagi, puasa kita banyak dipegang, digenggam oleh nafsu. Dan nafsu kita pula jadi bola baling, jadi permainannya setan. Sebab itu kalau sampai sekarang pun lapar tak? Kalau kita tanya cucu kita, anak kita, lapar tak? Tak ada, mana ada lapar, dah makan sahur kan? Tapi kita dalam kepala minum banyak-banyak. Tadi ibu suruh minum banyak tak sayang? Atau nenek suruh minum banyak tak? Minum banyak-banyak, nanti dahaga. Maka hilanglah keberkahannya segelas air tadi. Walaupun kamu bersahur dengan segelas susu, segelas air, Allah angkat segelas air jadi berkah. Artinya kamu tidak akan dahaga lagi. Sebab itu dengan anak sahur, bukan nak ajar dia nawaitu sama Rodin aja. Orang ada ajar tak? Tolong baca. Kalau Umi dulu lepas aja makan duduk sini dulu. Nawaitu sama Rodin adai fardi Ramadan. Itu mak wajibkan. Itu sebahagian sampai tua tak boleh lupa lah dah. Baca ngok-ngak gitu. Ini kekuatan. Maka sekali lagi, itu dulu. Itu kita yang memikirkan puasa itu di peringkat permulaan. Di peringkat yang keyakinan bertuhannya masih sangat rendah. Tapi kalau sampai sekarang 1400 tahun Islam sudah sampai, kita masih pakai definisi itu, rasa-rasa okey ke tak okey? Kalau mu'alaf tak nak pakai definisi itu, kita nak pakai, tak letih. Akhirnya kita puasa perut. Kita puasa Ramadan tak puasa kerana Allah. Puasa kerana tak makan. Sebab definisi yang kita pakai dan definisi tak makan, tak minum. Jadi tolong tambah ilmunya supaya definisi puasa itu ditambah banyak lagi. Dan jenis-jenis puasa itu pun kena ditambah. Bukan puasa tak makan saja, puasa otaknya, puasa mindanya, atau puasa akalnya, puasa jiwanya, puasa rohnya. Ini kekuatan-kekuatan. Sebab itu semakin banyak kita belajar, kita harus lebih banyak membangun keyakinan bahawa puasa is not easy. Kalau setakat tak makan tak minum, besar ni okey je dah. Puasa tak sayang? Puasa jangan main-main.
Dia tahu puasa dia tak makan tak minumnya. Tak boleh makan tak boleh minum, tak boleh buka peti ais. Okay. Itu kita punya warning. Betul, tak boleh makan. Di mana pun makan mesti Allah nampak. Sebab mata Allah tu besar macam matahari. Semua nampak. Di mana masuk cahaya, di situlah mata Allah. Ya Allah, besarnya mata Allah. Sebab cucunya tanya, kenapa sambil dalam almari ke, bawah katil ke, tutup pintu ke, nampak, Allah nampak. Jadi dia tanya apa? Mata Allah tu besar mana? Masa kita kata besar matahari? Sebab cahayanya masuk. Kemana ada cahaya, makna itu Allah nampak lah tu. Nak meyakinkan dia supaya dia tidak belot lah dalam puasanya. Sebab ilmu puasa mereka tak makan tak minum je. Tapi kita yang dah ada banyak ilmu ni harus mengangkat hakikat. Bukan sekadar syariat puasa, hukum perintah puasa, tetapi hakikat puasa tu nak apa sebenarnya. Allah nak suruh kita apa. Ini patut yang kita menambah ni. Menambah belajar kita kata puasa itu apa sebenarnya. Sebab itu kita kalau kita mengambil tafsiran daripada Imam Syafi'i, dia kata Imam Ghazali, puasa itu adalah nikmat paling besar. Tak ada nikmat paling besar selain puasa, selain Ramadan. Ini apa kita kata, kalau kita kata melihat dari segi hakikat, bukan mengingat dari segi syariat. Syariat artinya peraturan je. Umat Islam kan kena puasa. Puasa kan rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga. Betul? Itu kita pegang syariat je. Tapi kita nak dapat hakikat juga. Sebenarnya Allah nak bagi apa kat kita? Allah buat apa kat kita dan kita nak buat apa dengan ibadah puasa? Selain makan dan tak makan tak minum. Maka barulah datang kita kata ada tadarus. Ya Allah, petadarus pun katam setelah habis puasa. Quran pun hilang. Okay. Jadi kalau boleh dijadikan jadual, boleh ke tidak? Sebab kita sayang Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Ada kuliah macam ni, datang awal 1 jam ataupun setengah jam, dapat 4-5 muka seorang. Okey, cantik. Jadi jadilah dia membaca Al-Quran yang dibekalkan dimulai Ramadan, kan kita menghormati Quran turun di bulan Ramadan, tapi mati, katam, tamat, hilang, terkubur selepas. Tadarusnya hilang. Padahal kita tetap jumpa, betul? Jadi tak termasuk dalam agenda kita. Kenapa terjadi? Why? Adakah kita sayang Quran hanya di bulan Ramadan? Ini yang Jawatan Kuasa Masjid dekat Surau Karu ambil kira, bahawa kita mesti bukan ada kumpulan meraban je. Kita nak ada kumpulan tadarus, kumpulan cinta Al-Quran. Bukan hanya disebut tadarus hanya di bulan Ramadan saja. Kalau kita nak merasa hakikat bahawa Ramadan menanam pada saya, menumbuhkan pada saya, menyuburkan di jiwa saya cinta Al-Quran. Kalau bulan puasa kita baca, lepas itu kita baca terjemahan, kita baca tafsir, kita ambil sikit-sikit, kita buat tadabbur. Kita tadabbur tak semesti ikut ayat demi ayat mengambil isi utama, tapi kita berhenti had tu je. Okay? Tak kisah pun nak kata nak mengkaji tafsirnya balik, nak mengkaji tadabburnya balik, apa kekuatan yang ada di sebalik. Akhirnya kita rasa Quran tu untuk dibaca. Maka hakikat Ramadan turun, Quran turun di bulan Ramadan ada kaitan besar dengan Ramadan itu sendiri. Ini benda yang kita nak. Kalau boleh kita tak nak lagi bercakap pasal Ramadan, makan, minum, dosa, sunat, harus, wajib. Ya Allah, tak dapat apa dari segi psikologinya, tak dapat apa dari segi hakikatnya. Okay, tak lagi makrifat. Okay, yang jauh-jauh tu lagi besar lah. Masuk ke tasawuf secara mendalam. Jadi sekali lagi, sebab itu bila jumpa terjemahan daripada dia kata apa? Puasa itu sabar. Bermakna Allah nak juntik kita jadi manusia paling sabar. Tapi apa yang terjadi? Kita selama hari dah 40 kali puasa ni, dah sabar ke belum? Agak-agak. Siapa rasa dia sabar? Sabar pada benda yang dia suka, sabar pada benda yang dia nak, tapi tak sabar pada benda yang dia tak suka. Dia tak nak kematian. Nangis. Padahal dah tahu dari dulu sampai sekarang, yang hidup pasti mati, redha lah. Maka kekuatan dalam Ramadan yang kita nak, kekuatan dalam puasa. Pertama, Nabi kata, kamu ni kalau nak jadi orang mukmin, nak diterima,
Puasanya pertama bersih bangun jiwa sabar itu 11 bulan akan datang sampai jumpa Ramadan balik. Maka syukur tak boleh jumpa kalau tak jumpa sabar, kalau tak jumpa redha, kalau tak jumpa yang ketiga syukur. Baru lepas itu baru jumpa istiqamah. Kita lompat masuk ke syukur dulu. Syukur masuk tempat tiga, nombor 3. Nombor 1 sabar dulu. Orang tak sabar dia tak jumpa namanya syukur. Tak maaf banyak-banyak. Orang yang dah tahu, dah rasa nikmatnya sabar tu, itu Pak Amir kata kekuatannya nak syukur tadi tu bila Siti Maryam mampu melaluinya dalam keadaan yang sangat menderita, tak meneraka dengan Allah. Asal kamu buat aku macam ni. Tu kata tak? Mak selalu kata, asal kamu buat perangai macam ni, ya Allah. Tak sayang mak ke? Betul ke tak? Tapi Maryam ada kesalahan Allah. Ini yang kita kata orang sabar. Oleh kerana ini ketentuan Allah, ini mahunya Allah, maka aku kena terima. Aku kena lalu. Aku kena jumpa sumpah seranah, maki hambung masyarakat. Aku mesti berusaha juga nak menyelamatkan kandungan ini. Sebab awal apa aku tak kahwin. Boleh faham tak? Boleh nampak tak situasi nak membangun rasa sabar tadi? Sabar bawa kandungannya, sabar melalui cacian-caciannya, sabar dipinggirkan oleh masyarakatnya, dan sabar bersalin seorang-seorang. Ya Allah, tak ada manusia ke? Kalau kita kata Allah ni betul-betul tak adil, takkanlah tak jumpa ke dengan orang. Betul ke tak? Tapi Allah nak tunjuk kat kita, sabar tu apa? Minta tu dengan siapa? Pertolongan tu kita nak harap dengan siapa? Ada banyak peristiwa lain, tapi Mia suka ambil peristiwa ini kerana sabarnya sangat jelas, sangat kental, dan juga syukurnya juga sangat hebat. Ini contoh yang kita kalau boleh kita nak angkat masuk jadi karakter kita. Sabar duduk mihrab, sabar tak jumpa orang, sabar tak bergaul dengan orang lain. Betul? Sabar melalui benda yang impossible pada kita. Aku tak jumpa lelaki, aku tak jumpa namanya kahwin, tapi kenapa aku ada kandungan? Jelas takat ini. Nak menunjukkan darjah sabarnya Maryam. Sebab itu memang calon syurga suaminya nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tak kahwin. Okey. Jadi maknanya nak dapat nikmat sebesar itu. Okey, nikahnya nanti di syurga, tetap isteri suaminya nanti Rasulullah. Ya Allah, contoh. Jadi kita tak boleh kata sabarlah. Sabar tak boleh sehari, sabar tak boleh satu kejadian, sabar tak boleh satu musim, sabar tak boleh bertempat. Sabar sepanjang masa. Baru muka yang kita kata, wahai orang-orang yang beriman, yang layak puasa orang beriman. Sentuh balik, aku ni imannya besar ke kecil? Imannya tebal ke kurus? Kita kata, alah kita ni kan imannya macam air laut, sekejap pasang, sekejap surut. Kan ulama dah cakap, iman manusianya ada tinggi, ada rendah. Kita nak pilih yang mana? Takkan nak rendah sepanjang. Udah rendah, bila pula nak tingginya? Boleh nampak? Dan di situ kekuatan. Jangan terlalu bersandar dengan pendapat yang akhirnya kita tak ada. Aku ni sabar ke tak? Sampai ke tua tak sabar. Sebab itu marah. Apa sebab marah tu jadi sebahagian daripada karakter? Ada tak orang tak pandai marah? Angkat tangan. Tak pernah marah, ada tak? Tak ada. Sedangkan itu pintu masuknya iblis. Sebab itu kita dilambung-lambung oleh setan. Boleh nampak? Umi hanya nak memang tajuk ni tajuk cantik, kata Puan Salwa. Tetapi nak membangun balik struktur, nak memasukkan elemen itu, nak bina kotaknya, nak masuk dah mati, nak masuk dalam iman, nak masuk dalam otak tu macam mana. Sebab itu ada puasa akal. Apa maksud puasa akal? Otak ni laju jalan tu. Kita kat sini dah sampai Mekah otak jalan. Nanti tolong beli ke rumah muda je, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nak sampai Mesir, dah sampai mana-mana, betul? Punya laju besar pengaruhnya. Walaupun dari segi psikologi, pengaruh otak ni hanya 10% atau 20% dalam kehidupan. Tapi kita guna sepenuhnya otak,
Sebab itu puasa kita makin kurus, makin kurus. Perubahan wajah tidak terjadi walaupun dia puasa. Boleh faham? Perubahan wajah maknanya apa? Patutnya lebih luhur, patutnya lebih tenang, patutnya lebih bahagia, patutnya lebih zikir, patutnya lebih ceria, berseri-seri, segar. Inilah you. Contoh, bukan di sini, tempat lain sini nampak ceria-ceria belakang. Okey, jelas? Jadi tolong ingat balik, pertama puasa kita nak dapat sabar dulu. Kalau tak dapat sabar ni dalam ibadah kita, bermakna sabar kita tak dapat full mark. Okay? Sebab itu dipesan Az-Zumar ayat 10 yang bermaksud hanyalah orang-orang yang sabar itu. Ini kita nak masuk dapat pahala puasa tidak? Okay? Hanya orang-orang yang sabar itu dipenuhi pahalanya tanpa perhitungan. Dipenuhi maknanya dapat markah penuh. Kita nak markah berapa? Saya dapat markah lulus jadilah. Passing mark. Faham tak? Tapi Allah kata kalau passing mark memang tak penuh lah perhitungan. Tak penuh lah pahalanya, hadiahnya kecil je lah. Boleh faham? Kita nak buat macam matematik lah supaya kita merasa bahawa apa perubahan dalaman yang berlaku ketika aku puasa. Apa perubahan otak yang berlaku ketika aku puasa? Apa perubahan roh? Ini puasa roh, puasa akal, puasa roh, puasa jiwa. Oh ya Allah. Kalau kita nak urai sikit, letih kita kata. Tapi minta maaf lah Puan Salwa, nasib lah aku nak sambung-sambung. Sebab aku tak jumpa ni, tak jumpa nanti syukurnya. Okey? Kita sebab itu kita kata kalau menurut Muzaffar Al-Hashimi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qasiriyah mengatakan bahawa ada 3 macam puasa. Okey? Jadi puasa pertama puasa roh. Okey? Dengan memendekkan angan-angan. Kita bukan nak menambah mengubah tafsir-tafsir yang lalu, tapi nak menambah kekuatan apa sebenarnya yang Allah nak dalam puasa. Bukan sekadar kulit-kulit. Kalau ambil contoh seorang daripada guru ni kata apa, jangan jadikan puasa macam makan ubi kayu. Kalau makan ubi kayu singkong, kita makan yang mana? Yang dalam, yang putih. Betul? Kita basuh. Walaupun kita basuh tapi kita tak makan kulitnya. Betul? Tapi kita takut kita puasa ni kita makan kulitnya, tak makan isinya. Sebab dalam kita tak jadi apa-apa. Tak ada perubahan apa-apa. Nak kata Nabi kata puasa itu separuh dari sabar, aku tak sabar juga. Nak bawa anak pergi tarawih tak sabar, nak sahur tak puas sabar, nak kejut anak tak sabar, nak pakai puasa berbuka kena marah. Betul tak? Kita tak payah bercakap pasal ulama punya sabar. Okey, tapi keyakinan kita dengan sabar dalam kehidupan harian kita dalam keluarga. Sabar ni pertama kita kata kita tak, sebab sabar dengan marah tu kan kontra. Boleh faham? Jadi sabar tu iman, marah tu iblis, syaitan. Jadi kita pakai yang mana? Kalau kita kata wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam tanpa kalau selesai. Wahai orang beriman yang saja wajib puasa. Jadi kalau kita masih tak mampu mengubah yang dalam ni, ambil ubi buang isi, makan kulit, letih tak? Kita mati-mati jaga kulit, jaga perut, jaga itu, jaga ini. Betul? Maka sekali lagi kekuatan yang Nabi nak, yang Allah nak, membentuk disiplin diri itu dalam diri seorang beriman yang berpuasa tak jadi. Boleh faham? Minta maaf lah kalut sikit bunyi mungkin. Okay? Maka kita kata puasa yang kita puasa akal ni cukup lah. Kita ni tengah pagi ni tenteram sikit, lepas pukul 2, pukul 3 kan. Kalau nak masak apa, nak buat apa, nak beli apa, nak pergi mana, nak hidang apa, nak pengat apa, nak kuih apa, pasar Ramadan mana nak pergi, betul?
Tolong ambil kira. Masa terjun dalam suasana. Sebab itu kita kata, orang bersyukur pertama mesti ada ilmu. Kedua mesti ada suasana. Suasana mesti ada kejadian, mesti ada proses, mesti ada bendanya lah. Okay, baru syukur tadi tu jadi macam satu yang benar-benar ada masuk dalam hati dia. Kalau setakat lepas makan, alhamdulillah, syukur, nikmat, tak jadi apa. Itu syukur yang ada di kulit. Macam makan ubi tadi lah. Kita takut puasa kita makan kulit, tak makan isi. Yang putih buang, kulit yang pink yang kita makan, tak letih. Itu satu pada Umi, satu daripada cara macam mana kita nak faham. Sebenarnya puasa nak suruh kita makan ubinya. Yang putih tu maknanya jiwa kita akan putih, perasaan kita akan putih, hati kita akan putih, wajahnya akan putih, ibadahnya juga putih. Boleh jelas setakat ini? Jadi tolong ambil kira puasa itu separuh dari sabar. Hanya mereka yang benar-benar sabar saja, yang benar-benar beriman saja. Sebab orang tak beriman tak jadi sabar. Kalau yang mengaku beriman juga tak sabar, macam mana dia nak jumpa syukur? Boleh faham? Sebab itu 3 kekuatan yang nak dipegang dalam masa kita berpuasa. Pertama, kita mesti telan dulu sabarnya. Masukkan jadi sepokok besar dalam jiwa kita, dalam otak kita, dalam perasaan kita, dalam amalan harian kita. Okay? Kedua, baru jumpa. Kalau orang yang dah jumpa sabar, baru jumpa redha. Ini dia punya step-step. Okay? Kalau tak jumpa redha, tak jumpa juga syukur. Pasal apa kau kena pergi? Pasal apa jadi itu? Pasal banyak pasalnya lagi. Yang redha saja baru tak tanya pasal. Dah jatuh macam mana? Izin Allah bulan Surah jatuh tangga. Tu lagi teringat tangga tak ada tiang, tak ada pemegang. Cakap kat Sarawak. Tu cakap kat anak, nak pergi hafalah dia ada tangga, ada pemegang ke doa, contoh. Ini kekuatan. Jadi kita kata, kenapa jatuh? Macam mana jatuh? Tak tahu jatuh macam mana. Cuba cerita macam mana jatuh. Tak tahu dah terlentang tak boleh nak elaborate. Okay? Dah 40 tahun, 50 tahun tak pernah jatuh tangga yang sama. Bayangkan. Contoh. Jadi kalau tak jumpa redha, apa jadi? Tak tahu pasal apa, macam mana. Pakai selipar apa, turun kejar apa. Laju sangat ke tak tengok tangga ke? Banyaknya soalan. Bila nak tanya jatuhnya macam mana, tak tahu. Tahu-tahu dah benjol kat sini. Sebesar telur ayam gitu. Bila tak tahu dah terlentang, tak tahu pusing macam mana. Sebab itu kita kata, dah ada kejadian baru kamu boleh disukat. Kamu redha ke tak? Boleh faham macam juga puasa tadi. Kalau kamu dah jumpa sabar, baru kamu boleh jumpa namanya redha. Maka bukanya pakai ikan kering je, boleh ke tak boleh? Tak redha weh. Kalau ditakdirkan, kita masih ada duit kan. Takkan nak makan ikan kering je, betul? Kata setengah orang, tapi ada orang kata ikan kering tu tambahan. Tapi ada pada setengah orang ikan kering itu makanan. Itu kita kata, artinya itu makan penting dia. Kalau mi kecil-kecil ingat dulu ikan kering tu penting. Tak adanya yang sipi-sipi je. Kalau kita, saja nak buka selera. Nampak tak? Selera dah mula buka selera alam. Tambah lagi pembuka selera. Besar mana selera nak buka? Boleh berjelas sekat ini. Jadi puasa itu membentuk pertama disiplin. Disiplin yang kita nak angkat, mampu atau tidak kita telan perkataan sabar tu jadi penampilan, jadi perbuatan. Matanya sabar ke tak? Telinganya sabar ke tak? Otaknya sabar ke tak? Kan kita suruh cepat. Cepat saja. Jadi di sini menunjukkan puasa kita belum jadi seperti perisai, belum jadi seperti apa yang kita katakan hadiah. Belum dapat mendisiplinkan diri walaupun sudah direndam Allah sebulan.
Nabi kata puak sabar, sabar, sabar. Jadi kalau tak sabar juga, macam mana nak buat? Ni Allah bagi, tu pun redha juga. Itu redha yang tak ada ilmu. Redha yang ada ilmu lain. Okay, redha artinya terima dengan usaha, terima dengan ikhlas, terima tak tanya kenapa. Kalau selagi tanya kenapa, tak redha lah. Okay, tanya pancit. Macam mana boleh pancit? Nak pancit lah, nak cerita apa. Kan kita kadang penat tanya kan, anak jatuh, macam mana boleh jatuh? Terima dulu, dah jatuh dah. Itu kita kata nak tunjuk macam mana nak masukkan disiplin redha itu dalam hati, dalam melalui proses Ramadan. Okay? Sebab langkahnya kesian orang nguap dah ni. Payah benar ceritanya. Apakah cerita yang senang-senang aja. Sebab itu kita kata kita nak kaitkan balik supaya kita kata ada puasa akal tadi, puasa minda tadi. Kerana otak kita pegang hati kita, padahalnya hati yang pegang otak. Ikut psikologinya, hati raja, otak Perdana Menteri. Itu kalau ikut Imam Ghazali punya struktur lah. Maka selagi apa yang serangga, kerengga tak ada matinya dah, insyaAllah. Tapi tak biasa. Kita jawab tak biasa. Sama puasa juga, tak biasa. Sebab itu Nabi puasa dulu Rejabnya, puasa dulu Syabannya. Ramadan kan dah relax. Itu kekuatan, kebiasaan. Tapi kalau tak ada ilmu yang puasa tu sabar, tak lepas kok. Kita puasa sunat serejap, awak dapat berapa hari? Letih lagi, tak ada ilmunya. Jadi sekali lagi, kekuatan nak bangun sabar, nak bangun redha dan nak bangun syukur tadi, okay, harus tergabung tiga. Maknanya tak boleh ada syukur kalau belum redha. Tak ada boleh redha sebelum sabar. Boleh nampak? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sebab kita kata hanya mereka yang bersyukur. Sebab itu ada pintu syukur, ada pintu sabar, ada pintu redha dan di syurga. Kamu nak masuk pintu mana? Okay? Kamu masuk pintu redha. Kalau kita kata Bilal terumpaknya dengar, bekat kasutnya dengar sebelum dia berangkat. Redha diseksa. Tak ada penyiksaan yang lebih hebat selain Sumayyah. Sumayyah dah memang dijanjikan syurga, betul. Redha dengan ujian, redha dengan diseksa. Lantaklah kamu usik tubuh aku, buat kok mana pun. Tapi kamu tak boleh rungkai keyakinan aku, ya Ahad, Ahad, Ahad ni. Iman aku kamu tak boleh ambil. Kamu boleh koyak rabakkanlah kulit aku ni, daging aku, tapi aku tetap pegang. Sebab itu keyakinan. Boleh nampak? Maka kekuatan redha itu, dia tak, bukanlah kata kita nak serah diri buta-buta macam tu, mesti bersebab lah, betul? Sebab itu orang kaya akan ada merasa ada kuasa. Orang yang merasa ada kuasa, dia akan jatuh kepada zalim. Ini tiga terangkai juga. Pertama, orang kaya ada kedudukan, merasa ada kuasa. Keempat, dia akan terjebak banyak benda-benda tak cantik. Satu daripadanya zalim, tidak adil, tak nak kongsi harta, tak nak gitu, tak nak bagi, tak nak sedekah, tak nak macam-macam. Itu kekuatan. Sebab itu kalau rasa anda kaya, rasa ada banyak duit, semak balik, aku sombong tak? Aku sombong tak dengan duit aku? Aku sombong tak dengan rumah aku? Rumah besar cantik tapi orang tak pernah datang. Susah nak kemas kan? Rumah besar kan susah nak kemas, betul tak? Buat kemah kat luar, makan di luar. Kita tergedik-gedik, kata orang Perak, nak tengok dalam rumahnya macam mana kan. Itu contoh. Kerana dia akan membawa kepada disiplin. Jadi sekali lagi, pertama kita kata tolong rasakan Ramadan ini nikmat terbesar untuk latih diri aku supaya sabar. Boleh ke tidak? Masuk ke dalam keyakinan baru ini, hari baru hari yang pertama. Mudah-mudahan hari ke-10 sudah sabar dah. Dah banyak ketawa je dah. Dah banyak senyum je dah. Tak ada lagi bengkak-bengkak benjol. Sembab-sembab tidur adalah kot. Okay. Kedua, kita kata disiplin yang kita nak angkat supaya kita boleh jumpa nama syukur ialah benteng. Ramadan ini menjadi benteng. Jadi benteng, jadi penahan, jadi pelindung, jadi apa lagi?
Jadi pengawal. Cukuplah kita kata. Okay, yang kita tu kalau dalam bahasa Arab dipanggil junnah. Junnah tu artinya benteng, pendinding untuk kita. Sebab ada 3. Satu yang minat kita ingat. Pertama junnah, kedua jannah, ketiga jinnah. Junnah maknanya pelindung. Puasa ni akan jadi protector pada kita untuk tak jadi permainannya jin. Jin tu setan, setan tu iblis, sama sekapal. Semuanya berasal dari jin, berasal dari api. Okay, sebab itu sombong tak habis. Sebab itu kita kata iblis bukan lawan Allah, tak nak ikut perintah Allah, bukan dia nak lawan Allah, tapi nak tunjukkan sombong yang sangat tinggi, merasa bahagia, berasa besar dan merasa Nabi Adam itu hina. Itu saja dia tak ngaku Allah itu Allah. Okay? Aku akur kamu ni Allah, kamu cipta aku. Tapi yang aku tak akur bila aku kena sembah Adam. Okay? Sebab itu dia tak nak sujud. Kenapa kamu tak nak sujud? Sebab aku lebih hebat, lebih mulia, lebih berkuasa. Api kot. Adam dari tanah je, apa tanah boleh buat kan? Jadi kita nak jadi api ke jadi tanah? Agak-agak pilihannya. Jangan sebut benda je lagi, tengok karakternya je. Karakter kita sepatutnya orang beriman, karakternya tanah, tak banyak gagang. Ikut je, terima je. Tapi mesti ada ilmu. Terima buta-buta tak jadi juga. Artinya santunnya dia, baiknya dia, pemurahannya dia, tak ada dia bagi kamu jangan duduk sini, kamu jangan pijak sini, tak ada. Betul? Kamu pijak lah kat mana pun, kamu baling lah apa pun, esok kat bawah tanah aku tanya, asal kau baling sampah banyak. Kenapa kau biar hutan je tak tanah-tanah kamu? Kamu tak seronok ya? Macam-macam. Meludah aja nanti dia tanya. Apa? Kamu pandai-pandai ludah-ludah kat aku ya? Ludah-ludah kat tanah aku. Sebab itu meludah je kalau disiplinnya, meludah ikut kiblat je dah berdosa dah. Kena tengok kat mana nak ludah ni. Lawan berkiblat, ikut kiblat. Contoh, arti itu kita tak belajar lagi, banyak benda nak belajar. Kita tanah je baru. Jadi kita akui tak kita ni tanah? Tanah pula. Artinya tidak jadi angkara, tak jadi penyebab nak gaduh, nak perang, nak riuh, nak rendah. Tak kecoh. Apalagi berpuasa. Kita tak boleh cakap apa, kita puasa. Kita tak nak gaduh, kita puasa. Tunggu lepas puasa, baru kamu tahu. Tak jadi juga. Ini selalunya. Jadi sekurang-kurangnya, kalau penyanyi dia tak nyanyi bulan Ramadan, tunggu raya. Betul? Kalau pelakon tunggu, drama saya akan keluar selepas raya. Allahu Akbar. Dia bermakna puasa tu jadi jambatan keras habis dah. Tak jadi apa lagi. Boleh nampak? Sebab itu kita kata nak dipesan ulama, puasa itu adalah pelindung, adalah pengawal, adalah penjaga kamu, supaya kamu tidak jadi permainannya jin. Tu yang jinnah tu. Jadi nak kena ingat masa Ramadan, saya nak ikut jinnah atau nak jumpa jannah. Aku nak banyak bercakap tentang jin atau nak bercakap tentang syurga. Sebab itu orang yang sedang berpuasa dalam kepalanya paling banyak ialah jannah. Apa aku buat ya Allah? Mohon ya Allah, ibadah aku ini di bulan ini untuk aku layak jadi calon syurga. Sebab ujungnya apa? Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Ini sebab kita kata ayat 183 itu modal paling besar. Pertama di situ perintah, di situ juga kita beriman, dipilih. Aku pilih. Sebab itu doa Rasulullah, berkati kami di bulan Rejab dan bulan Syakban dan sampaikan kami. Kalau sampaikan kami bermakna boleh dah sampai sendiri ke ataupun yang lain sampaikan. Mesti Allah pilih siapa yang nak sampai. Bila sampai dia ikut perintah ke tidak.
Semua orang akan sampai Ramadan, tapi belum tentu dapat semua. Sebab itu ramai yang berpuasa tapi dapat lapar dan dahaga. Ini kekuatan pertama yang kita nak angkat. Kalau boleh sebelum kita jumpa yang namanya syukur. Okey, nanti. Jadi kita tengok bolak-balik syukur tu apa setelah kita faham sabar. Boleh sabar dah? Okey, jadi kita kata apa ciri-ciri orang sabar? Sabar disebut sebanyak 70 tempat di Quran. Okey. Kalau kita ikut daripada As-Sajdah ayat 24 yang bermaksud, dan kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, iaitu mereka-mereka yang bersifat sabar. Yang layak jadi pemimpin. Kita dah jadi pemimpin belum? Dah, okey. Dan kalau kita melihat di surah An-Nahl ayat 96, bermaksud kami, ya Allah akan memberi balasan kepada mereka orang-orang yang bersabar, pahala mereka menurut apa yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita nak puasa kita ni bukan puasa ikut waktu sahaja, subuh, maghrib. Tapi kita nak isi dalam puasa itu merupakan isi yang mampu mendisiplin. Apa maksud disiplin? Pertama kita kata dia nak bersihkan hati kita, betul? Hanya yang layak artinya orang beriman, hatinya orang yang paling suci. Nama Ramadan bulan suci. Yang layak masuk orang yang hatinya suci. Sebab itu kita jumpa dulu di 10 Syakban, di mana Allah membekalkan semua keampunan kecuali yang bermusuh, kecuali yang mendurhaka, kecuali yang memang tak hendak masuk syurga. Nabi kata ada umat aku besok dia memang tak hendak masuk syurga. Apa maksud tak nak masuk syurga? Yang tak nak taubat, tak nak minta ampun dengan orang, tak nak ampunkan orang, nak kekal jadi apa yang dia nak. Itu yang Nabi kata patutnya semua umat aku masuk syurga, kecuali yang tak nak. Yang tak nak artinya yang melawan Allah, yang tidak ikut perintah Allah, yang sentiasa buat yang dilarang Allah. Itu dia tak nak lah tu. Sama juga puasa. Kamu nak dapat hadiah di syurga ke tak? Kamu nak disiplin diri kamu ke tak? Kamu nak upgrade tak diri kamu ni? Okey, dah katalah 70 tahun dah puasa, tapi perangai buruk juga, mulut buruk juga, hati buruk juga, kedekut tak pantang juga. Apa sebab? Dah 70 kali pusing dah. Allah jumpakan Ramadan untuk kamu berubah jadi ahli syurga. Jadi patutnya dalam minda orang yang berpuasa, dia tak ada cakap benda lain. Sebab itu yang kita kata puasa akal. Akal tak fikir banyak-banyak. Nak pergi pasar malam mana, pasar Ramadan mana, nak makan apa, nak pakai apa, baju raya berapa. Ya Allah, mi jumpa seorang jemaah, saya nak kena balik kampung doktor. Kenapa? Nak hantar baju raya, jahitnya di kampung. Kenapa sampai ke kampung? Murah. Orang kampung ambil murah. Saya kata banyak benar ke? Saya baju raya 5 helai. Oh, kalau saya satu belum, kata 5 itu baru jemaah biasa, belum lagi AJK. AJK tak tahu apa pula, betul? Terperanjat dia dengan 5 helai ni nak pergi jahit ni. Contoh. Jadi adakah kita berpuasa hanya sebab nak raya? Adakah kita puasa hanya sebab Ramadan tapi tak bagi apa-apa tinggal kat kita? Okey, jelas setakat ini? Maka nombor satu yang kalau tak ada benda lain yang tinggal, tolong angkat sabar sebagai perisai, sebagai hadiah. Kalau tidak sepanjang hidup kita dipengaruhi oleh nafsu dan ditolak balik oleh setan. Sebab itu makan banyak lebih dari biasa itu sudah makannya setan. Jadi siapa yang masak lebih banyak dari biasa di bulan Ramadan, sakit. Dia sedang menempah semua tiket-tiket, tak jumpa jannah dah. Jadi jangan nak pungut semua koin dan jumut semua air. Ya Allah, mata kucing, mata anjing semua nak beli. Letih oh. Buah naga, buah sekali. Ya Rabbi, apa lagi buah hantar nak beli? Naga bawa balik. Aduh. Aku beli air apa? Air naga. Masya Allah. Itu contoh.
Artinya kita memenuhi ruang dalam otak kita sebab akal tak puasa. Dia terbayang dulu dia pernah makan kuih di Kampung Baru. Semalam ada hamba Allah buat majlis. Doktor kena makan ni nasi lemak ni. Dia duduk di Sentul. Ini nasi lemak Kampung Baru. Jauh ke dekat? Jauh nak beli nasi lemak. Kenapa jauh sangat? Dulu saya makan sedap. Jadi saya teringat. Otak ni. Siapa yang bagi perintah suruh sampai pergi Kampung Baru? Nasi lemak je kot. Contoh. Kerana kenangan masa lalu ada pengetahuan. Kat ujung sana tu nasi Arab yang sedap sekali di Ampang yang main-main. Kelelong cari nasi Arab, teringin pula. Ni bulan puasa banyak tak teringin? Teringin saja. Apa sebab teringin? Kerana otaknya tak puasa, jiwanya tak puasa, perasaannya tak puasa. Di lambung nafsu sebanyak-banyaknya. Okey, tak dapat apa yang dia fikir. Kita dah cari tak ada. Kat Kelantan ada tai itik. Betul, itu pun cari juga. Itu contoh, artinya kuih. Ya Allah, itu pengalaman media Kota Baru. Ya Rabbi, ada 4 gantang jenis kuih. Ini bulan Ramadan je doktor, tak Ramadan tak ada loh. Termasuk yang saya ingat tu, selain lemas lah, apa manis ya Muhammad tu. Lebih tu apa tadi kata tai itik. Mana rupa je tunjuk saya. Betul macam tai itik. Tapi rasanya tak tahu, takut rasa. Contoh. Jadi tolong bangun balik saya nak puasa akal saya supaya tidak melawang sampai ke Madinah Mekah. Tidak menerawang sampai ke Ampang, sampai ke Luyam, sampai Genda. Oi, banyaknya ruang sebab sudah ada pengalaman yang sangat banyak. Makannya banyak ke sikit? Siapa makan banyak bukan puasa. Betul? Allah benci perut yang penuh. Walaupun dengan makanan halal. Kita nak suruh anak makan kebuntan. Bila nampak makan sikit dah letih. Asal sikit makan yang dah kenyang dah. Sikitnya. Dah kita percaya pula. Betul? Maka sekali lagi bangun kekuatan. Kita buat puasa sebaik-baiknya. Okey? An-Nahl. Kemudian kita ambil Al-Qasas ayat 54 yang maksud mereka itulah yang akan diberi pahala 2 kali ganda. Nak puasa 2 kali ganda? Disebabkan mereka bersabar. Ini sedikit tentang sabarnya. Mudah-mudahan sudah boleh faham dan kita nak pindah 11.5 ayat. Apa dia yang dikata syukur? Dah faham tadi macam mana? Nak? Pertama rasa apa tadi? Ramadan nak ajar kita jadi sabar. Sabar pertama pakai otak. Kedua sabar pakai perasaan, pakai hati. Ketiga perasaan pakai Ramadan puasa roh. Roh artinya seluruh anggota tak fikir pasal nak makan je. Cerita nak masuk syurga. Boleh faham? Dalam otak sekarang ada dah masuk syurga. Buat apa ni? Ini tak boleh. Ini saya tak boleh masuk syurga nanti. Boleh, kalau boleh masuk jannah, junnah, jinnah, jannah. 3 benda ni. Junnah, jinnah, jannah. Protector yang akan jaga kita supaya tidak jadi mangsa jin, masa setan, masa iblis. Dan akhirnya otak kita hanya mikirkan macam mana pun aku nak jadikan puasa aku ni aku layak masuk syurga. Sebab bulan Ramadan Allah buka pintu syurga sebesar-besarnya. Tidak pernah dibuka di bulan lain. Tapi kalau dalam otak kita tak lekat mesej kata aku nak masuk syurga, maka tak akan terangkat doa, ya Allah itu aku. Bulan ini kamu buka pintu syurga seluas-luasnya, bagikan aku layak, ya Allah. Tersenarai untuk masuk ke pintu syurga yang kamu buka ini, ya Allah. Jangan sampai nama aku tak ada dalam senarai nak masuk syurga yang kamu buka ni, ya Allah. Ni doa yang buat kita nangis banyak. Sebab Allah buka seluas-luas di pintu syurga. Ya Allah, jangan jadikan puasa aku ini, kalau kau dah tutup semua pintu neraka, jangan jadikan puasa aku ini membolehkan aku masuk juga ke neraka yang kamu dah tutup ni, ya Allah.
Baru datang keinsafan nak jadi ahli jannah tadi. Ingat Junnah, Jinnah, Jannah. Supaya kita dapat sekurang-kurang dalam otak kita terikut oleh perasaan kita. Orang yang terfikir nak pergi jalan, nak pergi kedai makan, perasaannya apa? Bahagia ke tak? Maka apa yang tertatak dalam otak ini akan diikut oleh jiwa, diikut oleh perasaan, dan diikut oleh tindakan. Sebab itu kalau orang yang fikir dia nak masuk syurga, tindakannya macam mana? Perasaannya macam mana? Perkataannya macam mana? Pemikirannya macam mana? Itu yang kata puasa akal, puasa roh, puasa hati. Ini kekuatan yang nak bangkit. Kalau roh keseluruhannya, saya tidak akan memikirkan banyak-banyak tentang nak raya berapa kuih ada. Ada, tak ada. Dah ada orang jual kuih, betul. Bukan mesti nak 10 jenis, 20 jenis. Baju raya tak peti nak lok-lak. Dia bukan nak baju mahal, betul? Baju apa? Disunatkan baju baru. Bukan baju lelak-lelak tu juta, ribu-ribu. Okey, jadi jangan sampai pening kepala fikir baju raya. Fikir dulu nak masuk syurga ke tak? Okey, jelas. Kalau kita bercakap pasal syukur, kalau dah faham, dah jelas bahawa kita sedang menuju kepada pertama sabar. Walaupun sebenarnya sabar tadi sangat besar. Sangat besar, apa kita kata, bendanya. Benda sabar ni antara yang paling susah. Paling susah. Kalau dengar paling sudah, memang aku tak boleh buat lah tu. Memang doktor pun dah cakap dah, memang tak boleh buat. Apa jadi kuliah ni? Kosong. Tak jadi nombor. Membazir je datang, buang masa, buang tenaga. Okey? Jadi kita kata 3 tadi benda. Pertama, orang yang sabar. Kedua, orang yang redha. Ketiga, baru jumpa syukur. Keempat, baru jumpa istiqamah. Sebab itu 3 pintu syurga. Ada pintu sabar, ada pintu syukur, ada pintu redha. Ya Allah, redha lah kucing berak depan tangga. Redha ke tak redha? Itu pun dah tak redha, letih weh. Macam mana nak redha lagi dengan benda-benda yang kita kehilangan macam-macam. Nak bagi macam-macam. Kalau kuih ada 5, nak bagi berapa kat orang? 4 dah kot. Apa sikit sangat. 2 kalau bagi, 3 tinggal kita. Walaupun orangnya berdua. Lahnya membazir. Letih. Bagi ikut ukur le. Jangan pula tak bagi langsung. Sebab bulan ni bulan mewah sedekah. Kalau kedekut bulan ini, paling kedekut di bulan-bulan lain. InsyaAllah tabung banyak kat depan. Cubalah lontar-lontar apa yang patut. Okey. Jadi mari kita lihat apa dia syukur. Syukur tidak akan terjerma kalau dia tak kenal Allah. Itu yang pertama. Okey. Orang yang bersyukur ialah orang yang sudah mampu mengawal hawa nafsu. Sebab tadi kita kata sabar yang pertama apa? Kawal hawa nafsu, kawal pergerakan, kawal pemikiran, kawal hati, kawal perasaan, kawal pertuturan. Betul? Kalau ini dapat dikawal, ini yang kita nak kawal. Bukan kalau lah. Mari kita sama-sama berazam. Aku bulan puasa ni nak baca cakap elok-elok Aku tak nak gaduh, tak nak apa, tak nak tinggi suara, tak nak muka keras-keras, tak nak muka bengkak-bengkak. Aku nak muka-muka bahagia je. Dah masak belum? Belum. Yes. Tak payah. Cakap elok je. Okey. Makan kuih apa hari ni? Aku tak ada kuih. Okey, boleh ke tak boleh? Jadi pertama kita kata dia kena ilmu yang pertama dia kena ada untuk yang benar-benar mampu bersyukur. Setelah kita bersabar tadi, maka kita kata kenal Allah. Kenal Allah sungguh-sungguh. Kenal zat, kenal hakikat. Tak, jangan kenal rupa, letih lagi. Sebab tu sahabat bertanya macam mana rupa Allah. Kamu jangan tanya pasal itu. Tanya zat, hakikat, kekuatan-kekuatannya yang nak dia ada. Kuasa-kuasanya ada. Kemudian kita kata ada keadaan baru boleh jumpa namanya syukur. Yang tadi kita dah ulang. Ke situasi yang dilalui oleh Siti Maryam untuk melahirkan Nabi Isa adalah satu situasi yang membangun jiwa kita. Aku kuat tak macam dia? Kalau aku jadi dia macam mana?
Tu bila dah lalu yang besar-besar ni, baru jumpa redha, baru jumpa sabar. Dia sekapal. Kalau kita dah sabar, baru kita boleh jumpa redha dan jumpa syukur. Dia tak boleh seketul-seketul. Boleh faham? Dia terikut. 3 ni mesti serentak jantan. Sabarnya ada, redhanya ada, syukurnya tinggi. Kalau tidak syukur kat lidah je, alhamdulillah. Okay? Tak sampai ke perut pun. Apalagi ke otak, apalagi ke jiwa, apalagi ke urat saraf. Orang yang bersyukur dari segi urat sarafnya, ya Allah, santun sangat. Sebab tu ada orang cium tangan. Apa sebab? Sarafnya dah lembut. Kita nak suruh cium tangan, pun tak cium lagi. Tapi ada orang-orang yang Mi kata tak payahlah sampai macam itu kot. Kerana lembutnya boleh bongkok dengan orang kita. Aduh, itu contoh. Sebab itu syukur itu dah dibina dulu daripada sabarnya, dibina dulu daripada redha. Dia tak ada pening kepala apa-apa yang terjadi. Itu kekuatan. Kerana dia tahu Allah ada. Dia tahu Allah bantu dia. Dia tahu Allah tahu dia. Dia tahu Allah akan jaga dia. Kita tinggi tak keyakinan itu? Baru sakit perut dia dah telefon. Nak makan apa yang sakit perut lah pula. Aku sayang nak puasa. Ada. Oh Allah. Yang senang jawab apa? Buka je. Kalau yang beragam sikit tu, bubul lah nak cakap apa ke, minyak apa ke, tuam ke apa ke. Janganlah terus-terus nak buka je tak. Tapi yang easy going punya, buka je. Kan sakit tak payah puasa. Senang je jawapan. Kira unjuk-unjuk jari je puasa tu. Nak ganti esok, ya Allah. Syakban dah tinggal 6 hari. Mengganti puasa. Aduh, letih. Jadi kita kata dah jelas ada keadaannya. Dan ketiga baru kita kata ada amalannya. Artinya tak boleh dapat free. Orang yang tak pernah beramal nak bersyukur, tak jumpa syukur. Orang yang tidak merasa indahnya ciptaan Allah pada dirinya, dia tidak akan bersyukur. Tengok cermin mukanya macam ni. Faham tak? Matanya macam ni, kakinya macam ni, tangannya dia akan banding dengan orang yang jarinya macam apa kata dia dua landak. Dia cari banding dengan orang-orang yang hebat. Akhirnya dia tak pernah rasa hebat. Cuba tanya anak kita, awak cantik tak? Tak lah. Sampai tua pun tak mengaku cantik. Betul? Siapa cantik kat tangan? Kan tak ngaku. Itulah cerita. Jadi syukurnya sikit. Orang yang tak ngaku keadaan, situasi, benda yang dia ada, apa lagi tanya siapa kaya? Siapa kaya sini? Semua kaya ke semua miskin? Miskin. Tak kaya tak. Tu nak jadi apa? Maka itu yang menunjuk kita redha ke tidak redha, terima ke tak terima, sabar ke tak sabar. Kalau orang kata miskin, kita jadi, kalau kita kaya dia kata miskin, boleh miskin ke? Kalau kita miskin ngaku kaya, kita boleh kaya ke? Tak. Jadi tak payah orang miskin berlagak kaya. Contoh. Dan tak pernah merasa mengimpikan kaya tu high class. Kenapa kerja nak kaya? Betul? Kenapa kumpul harta banyak-banyak? Nak kaya. Ada tak orang impian macam tu? Semua ahli perniagaan impiannya apa? Nak kaya je. Memang rumah 10 tingkat. Orang mereka ada rumah macam apartmen. Takut jangan main-main rosak lift nyerit kat atas bawah. Contoh. Kita boleh bayangkan kan. Satu lagi lift rosak, jenazah ada kat tingkat 5. Macam nak bawa turun? Contoh lah, ini orang muka tak apa, otak tak berapa kaya lah. Maknanya kita tak memikirkan begitu. Takkan kena pakai kren dan angkat mayat. Harum. Jadi mudah-mudahan impian kita harus membantu kita ketika hidup dan ketika mati. Okey. Jadi syukur tadi 3, apa dia tadi? Pertama ada ilmu, kedua ada situasi, ada keadaan, ketiga baru kita kata ada amalan. Dia dah beramal, dah belajar, dah syukur, terima kasih. Tapi jangan terima kasih di bibir. Terima kasih sungguh-sungguh, terima kasih. Sebab kalau bibir-bibir tu terima kasihnya rasa macam benar-benar ikhlas. Terima kasih Bu. Ya Allah, kita pun rasa
Macam masuk rasa perasaan tu. Betul? Ini sebahagian. Bukanlah kata dia betul-betul jujur ke apa. Kita tak tahu. Tapi tak boleh kata orang tak jujur, berdosa. Betul? Tak boleh orang kata tak ikhlas. Betul tak? Tapi aksinya itu, sebab amalannya itu menggambarkan. Jadi kalau buruk sangka dia, kenapa tak jadi apa kak? Okay? Jadi sekali lagi cerita syukur, maka kata-kata apa keutamaan syukur? Bahawa ketahuilah bahawa Allah itu telah menggandingkan syukur dengan zikir. Okey? Orang yang banyak bersyukur ialah orang yang paling suka berzikir. Asasnya tadi apa? Sabar, redha. Orang yang dah dapat penyakit sabar dan dapat penyakit redha, dia sangat senang berzikir sebab dia sudah serah diri. Redha mean you submit. Kita serah semuanya kat Allah. Okey, artinya kok terjadi apa-apa, ini mahunya Allah, tak payah marah orang. Tak marah siapa-siapa. Tak ada cari alasan. Okey. Dan kita kata orangnya tanda amalnya dia banyak berzikir. Orang yang banyak berzikir ini paling lama-lama dia bersih hatinya, putih hatinya macam ubi tadi. Jadi maknanya baru dia nampak namanya, baru dia rasa nikmatnya syukur. Jadi kalau kita baca Al-Baqarah 152 bermaksud maka ingatlah aku nescaya aku akan mengingatimu. Kalau hari-hari fikir jannah sampai tak ke jannah. Ni kekuatan kita tak tahu bila dia buat teringat jannah. Okey, sampai nak mati pun tak ingat jannah lagi. Okey. Dan syukurlah atas nikmatku. Apa nikmat yang sebesar? Dan jangan sekali-kali kufur. Bila nikmat maknanya apa saja yang kita miliki, apa saja yang kita jumpa, apa saja yang kita makan, apa saja yang kita tengok, tu semua nikmat. Tak dapat tengok habis semua nikmat. Betul? Apa saja kita boleh bercakap, itu nikmat terbesar. Kau tak boleh bercakap, letih weh. Orang stroke tak boleh bercakap, woi, jangan. Susah jaganya. Contoh. Jadi jangan anggap kata-kata nikmat itu hanyalah duit banyak, rumah besar. Tak, bukan itu saja. Kemudian kalau kita tengok dari surah An-Nisa ayat 147, yang bermaksud mengapa Allah akan menyiksa kamu sekalian jika kamu bersyukur dan beriman. Garanti Allah tak siksa kita kalau kita beriman dan mesti beriman dulu. Sebab beriman baru jumpa ilmunya, beriman baru jumpa Allahnya, beriman baru jumpa amalnya, beriman baru jumpa ibadahnya, beriman baru jumpa sabarnya. Sebab itu ditegaskan wahai orang-orang yang beriman. Kemudian kalau kita ambil surah Al-Imran ayat 145 yang bermaksud kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Apa balasannya? Orang bersyukur ditambah nikmat. Ini jika bila kamu bersyukur maka aku tambah nikmat-nikmatku. Itu surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, kita nak rezeki banyak, kita nak mudah dalam hidup. Kita kalau ngaji nak cepat habis, betul tadi? Orang tadarus nak cepat habis ke nak cepat pandai? Nak cepat pandai, jangan main-main. Pandai itu dua orang kan. Tapi rata-rata nak cepat habis. Jangan main-main sebab nak raya. Okay? Kalau mengikut Rasulullah berat dia kata apa? Orang yang menjamah makanan, ni orang nak buka ni. Orang yang menjamah makanan dan kemudian dia bersyukur. Kita sempat bersyukur tak? Alhamdulillah. Itu nak tunggu sendat dulu baru jumpa. Tapi Nabi pesan orang yang menjamah. Menjamah maknanya apa? Rasa sikit je, kurma 3 biji 2 biji je kan. Lalu dia bersyukur. Syukur Alhamdulillah. Nanti minum air segelas. Syukur cepat-cepat. Jangan tunggu dah. Tu habis cerita. Okay? Sama pangkatnya dengan orang-orang yang berpuasa lalu bersabar. Itu kekuatan-kekuatan. Maknanya dia dapat banyak di situ. Ada sabar, ada syukur. Maka sekali lagi kita kata, kita ulang balik, kita kata bersyukur maknanya apa? Pertama mesti syukur datang dengan diadun dengan ilmu.
Kenal dulu Allah, kenal tugas Allah, kenal keyakinan dengan Allah, dan terima semua takdir Allah. Sebab itu dua kalimah syahadah itu pembuka, pengikat nombor satu, syarat nombor satu. Okey. Pertama ilmu, kedua keadaan, ketiga amalan. Kemudian ilmunya ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Kenal jasa Allah, kenal budi pekerti Allah, kenal apa yang Allah dah bagi kat kita. Okey. Yang susah ataupun yang senang. Okey. Itu kata-kata ilmu, sama ada yang kita suka ataupun yang kita tak suka. Ilmu kena belajar. Amalan boleh dengan menjalankan tugas atas segala yang diperintah, tinggal semua yang dilarang. Okey. Amalan pula dapat dilaksanakan dengan bantuan hati dan anggota tubuh badan kita dan lidah. Ini yang jumpa bersyukur ni. Pertama, dia mesti disokong tadi kata-kata dengan ilmu, kenal Allah dan sebagainya. Tapi yang paling utama dalam amalan, dia mesti dibantu oleh apa tadi? Pertama, dibantu oleh hati. Hatinya nak ikut. Kedua, dibantu oleh anggota. Nak sabar ni, anggotanya kena sabar. Apa maksud anggotanya sabar? Anggota sabarnya nak? Entah lah. Macam mana sih? Kalau lah nak buat silap, anggotanya sabar, apa jadi? Panggang. Lidahnya sabar. Tak ada jari apa? Oh Allah, baru tumpah sekali je. Pekat apa? Ibu nak suruh ambil sudu, faham? Nak ambil sudu je kot. Tapi ngamuknya satu dunia. Itu anggota yang tidak sabar. Lambat balik pergi mana? Ada apa? Kan puasa. Contoh, itu kita paling banyak. Sebab itu dibantu oleh hati. Kalau hati bersih, keluarnya bersih, kan? Hati kotor, keluarnya kotor. Yang bersih belum tentu suci. Jangan kata saya baik hati. Saya lah orang baik hati. Dan keluarga saya yang paling baik. Betul ke salah? Siapa jadi paling baik dalam keluarga? Katakan. Ya Allah, tak ada yang baik. Ya kari pun nak datang kuliah. Kita tolong latih diri. Saya nak jadi orang paling baik dengan keluarga saya. Saya nak jadi orang yang disebut-sebut namanya kerana baik. Boleh faham? Semua orang tak baik di luar. Saya mak macam mana? Oh, perasan pula. Itu buruk sangka. Oh, letih lagi. Kalau penuh buruk sangka, satu benda tak boleh cakap. Cakap pandai kamu ni, ngaku-ngaku je. Kalau pandai, alhamdulillah, mudah-mudahan saya pandai. Awak nak rajin. Tak ada, mana ada. Sampai sudah malas. Sanggup? Sebab kita tolak doa orang. Apa orang komen kat kita tu doa. Ya Allah, waraknya. Di mana ada saja. Jari ni tak ada kerja, datanglah kuliah. Allah, kita pula buat alasan lain. Nak tunjuk kita tak bagus. Itu perangai itu anggota tidak sabar. Mesti dibantu oleh anggota. Orang yang bersyukur nampak seluruh anggotanya santun, lembut, akur perintah Allah. Okey, kadang perut pun tak akur. Makan dulu baru solat. Kalau lapar macam mana? Iyalah tu. Macam mati tak makan 10 hari ke apa? Betul? Itu kita kata anggota tidak sabar, tak membantu nak jadi baik. Okey, sebab itu orang aku tak cakap nampak ni. Oh, tujuk penumbuk, tunggu WhatsApp. Tu anggota lah, tu tangan kan. Hati-hati apa yang keluar dari lidah, apa yang keluar dari mata dan sebagainya. Okey, last one. Ya Allahu Akbar. Pukul berapa dah yang? Oh, jangan itu. Okey. Dan sebab itu kita kata anggota yang nak jadi syukur ni, siapa yang sebutkan syukur? Lidah. Kita paling sakit jaga. Pertama hati, kedua anggota, ketiga lidah. Baru mampu bersyukur. Kadang-kadang kata terima kasih banyak lah. Berapa orang menghargai terima kasih orang? Berapa orang seronok bagi terima kasih? Ke anak, tolong ambil sudu apa kejap. Thank you. Ada tak?
Biasalah tu, dia kan lebih khidmat untuk kita. Kita anggap jasa orang tu kecil belaka. Sebab itu lidah ni tak mesra terima kasih. Boleh faham? Orang bagi tempat duduk. Terima kasih banyak. Dengan orang mungkin mau, dengan keluarga berat ya amat. Macam I love you lah. Paling berat dengan keluarga. Apa sebab? Sebab anggotanya tidak membantu. Otaknya tidak membantu, fikiran tidak membantu, anggota tidak membantu, lidah tidak. Mulut tu maknanya anggota, lidah lah yang tidak membantu. Bila tak membantu, tak jumpa syukur juga. Sebab dia terima kasih. Alah sikit je, ambil sudu je kot. Betul? Kita rasa orang punya kecil je. Ke ulur gelas tu, kecil ke besar? Kecil je. Thank you. Kalau ini semua mak buat, anak rajin semua kat rumah. Okay. Tadi kita angkat kain. Betul lah, tak asyik baik adik ada. Tak ada terima kasihnya dah. Okey, itu masalah besarnya. Jadi sekali lagi kita kata dibantu oleh lidah, kemudian dikatakan apa? Anggota juga membantu untuk menggunakan nikmat-nikmat. Kalau dia kata dia nak jadi orang bersyukur, Allah bagi dia kaya. Siapa bersyukur, hartanya ditambah, kebaikannya ditambah, berkatnya ditambah. Tetapi kalau anggota tadi yang tidak bekerjasama, dia tak nak guna untuk kebaikan. Hati jadi kedekut, anggota jadi berat untuk sedekah. Jadi akhirnya kemewahan ataupun nikmat-nikmat yang dia bagi tadi tidak digunakan untuk taat kepada Allah, pun tidak juga namanya bersyukur. Sebab itu proses-proses nak jadi syukur tu is not just saying. Okay, dia mesti ada ilmunya, mesti ada akalnya, mesti ada hatinya, mesti anggotanya, mesti lidahnya. Anggota ni seluruh, dari kepala sampai bawah. Sebab itu puasa akal tu penting. Aku tak nak fikir pasal makan banyak-banyak. Apa ada makan, apa ada masak, selesai. Tak payah semak ni pasal masak. Esok nak raya, pasal tak semak ni pasal kahwin raya. Lepas tu nak balik raya, bila nak balik mana, kau berapa, bila nak sampai, kan semak. Jadi akhirnya keberkahan Ramadan habis hanya sebab nak balik raya, baju raya, kuih raya. Pensan. Okay. Maka sekali lagi kita kata kerjasama anggota sangat mahal. Yang tadi ada lidah, ada hati, ada anggota. Nak bagi kebaikan ke, nak bagi keburukan, nak jadi berkah ke, nak jadi hilang. Sebab itu ada yang dapat syukur tapi dia tidak tunjuk syukur itu dengan berkongsi. Orang tidak bersyukur bila kebaikan yang dia dapat dipakai sendiri. Boleh faham? Orang yang tak tahu, orang yang tak bersyukur, orang yang dah dapat, dia dah usaha minta dengan Allah, dah syukur dapat. Tapi bila hati tidak membantu, anggota tidak membantu, tidak namanya syukur kalau benda atau hadiah atau nikmat Allah bagi hanya diguna sendiri, mesti dikongsikan atas izin Allah dengan untuk redha Allah. Boleh? Maka sekali lagi kita nak bangun balik itu langkah-langkah macam mana nak membangun kekuatan. Ya Allah. Lebih sejam tu. Okay, ke-12 dia. Ampun tuanku. Kita 10.30 kan. 11.30, 12.30, ampun. Jangan. Okay. Jadi faham tak? Syukur tidak datang sendiri. Okay. Jadi kita kata macam mana agaknya nak bersyukur pada Allah agak-agak. Nombor 1 tadi apa? Cari ilmu tentang Allah. Sebab apa? Kita kata kalau kita kata kita tak ada jiwa hamba, syukur ini jiwa hambanya tebal. Apa maksud jiwa hamba? Kita siapa? Puan siapa? Hamba Allah, betul ke? Kalau ngaku hamba Allah, jiwa hambanya besar ke tak? Jiwa hamba bergantung pada berapa taat kita dengan Allah, berapa takut kita nak melawan perintah Allah, berapa susah hati kita kalau sudah melakukan benda yang dilarang Allah. Itu jiwa hamba. Cakap salah sikit semalam, bohong sikit je, tapi demamnya sampai esok. Itulah semalam kita tercakap salah lah kat awak.
kuih tu bukan saya buat sendiri, saya beli je. Depan orang kata buat sendiri, nak tunjuk pandai. Ada tak macam tu? Ada yang main-main. Jadi sekali lagi, orang yang jiwa hambanya tinggi, ni Ramadan ni, Allah nak limpah semua nikmat, betul? Ampunan, rezeki, segala benda-benda lah. Tapi kalau tak ada jiwa hamba tu letih. Kalau masih nak bohong Ramadan, kalau masih dekut Ramadan, rasa-rasa dapat dah jiwa hamba. Jadi sekali lagi, jiwa hamba ialah jiwa pertama, orang yang paling takut tinggal perintah, orang yang paling susah hati kalau melawan Allah, dan orang yang merasa nikmatnya mesti dikongsi dengan orang lain. Baru nak jumpa namanya jiwa hamba yang kita kata kalau dia salah cepat-cepat minta dia sebab taubat, astaghfirullahalazim, ya Allah. Kita tengok salah, astaghfirullahalazim. Okay, tengok baju separuh, astaghfirullahalazim. Kita doa, dia lalu depan kita, tengok je lah. Faham? Jadi kita kata kalau jiwa hamba ni kecil, dia nak jumpa syukur tu rendah, dia nak jumpa syukur tu sikit. Okay, dia rasa tercukup je. Orang tak bersyukur maknanya dia rasa tak cukup, banyak daripada cukup. Maknanya apa? Qanaahnya tercabut. Bila qanaahnya tercabut, dia jadi selfish, jadi penting diri sendiri. Jadi sekali lagi, tolong bangun keyakinan. Pertama, cari ilmu tentang Allah. Kedua, syukur harus ada kejadian. Ada benda kita buat, ada benda kita lalu. Apa yang kita nak lalu, apa yang Allah sudah takdirkan. Maka orang yang mengaku tak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, orang yang tidak pernah ingkar atau tak akur dengan takdir. Boleh faham? Takdir Allah pegang. Tak pernah tak adil, tak pernah salah, tak pernah zalim, tak pernah salah orang, tak pernah salah masa. Ni takdir. Sakitnya sekarang, macam mana boleh sakit? Kita duduk rumah je tapi demam je mana? Siapa nak bagi? Allah bagi, takdir. Duitnya ada tapi hilang. Ada tak? Rasa macam ada tapi dah tak ada macam ni. Tak payah pening kepala. Siapa ambil ni? Siapa tadi nampak beg? Siapa pegang beg tadi? Udah kita setengah mati. Oleh itu sekali lagi, untuk bangun syukur, bangun dulu sabar. Untuk bangun puasa, sabar itu satu daripada tanda kita puasa diterima. Jika tidak, pahalanya sakit. Okay, sebab itu akhirnya kita tak merasa sehebatnya bulan Ramadan. Yang pertama, dia hadiah istimewa. Kedua, dia merupakan perisai. Dan yang ketiga, dia nak latih kita untuk disiplin diri kita. Kontrol. Puasa means self-controlling. Bila self-controlling, mana jaga mata, jaga lidah, jaga telinga, jaga hati, jaga otak, jaga perasaan, jaga perut, jaga kaki, melangkah ke mana. Itu self-controlling. Jadi mudah-mudahan kita mampu menjaga masa kita. Masa solatnya tepat, macam tepatnya masa berbuka. Betul? Kita tak ambil pun cerita berbuka tepat dan solat tak masuk pula. Padahal solat dulu kan? Solat baru puasa, betul? Jadi kita ambil puasa, Allah ajar kita ke tepat masa. Kenapa dah lepas bulan puasa tak nak tepat masa? Boleh nampak? Ini sebahagian daripada hadiah-hadiah. Dan last one, kalau kita mengikut apa yang diramal oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar? Nak dapat kan? Ada impian tak ni? InsyaAllah. Tanda seorang itu mendapat Lailatul Qadar, pertama dia merasa dia bersalam dengan Jibril. Okey, itu yang pertama. Dia berjabat tangan dengan malaikat Jibril dan dia merasa gemetar kulit-kulitnya. Macam rasa seram sejuk lah kata orang. Dapat salam dari Jibril dan kita tak tahu Jibril menjelma dalam bentuk apa. Kedua, kita kata dia merasa dia menjadi, hatinya menjadi sangat lembut. Yang garang-garang tu jadi lembut. Nak tengok jangan terbiat pula ni. Nak terbiat apa ni? Tak. Maknanya hadiah dari Allah Lailatul Qadar, dia cepat sangat lembut hati dan akhirnya banyak menangis, banyak menguraikan air mata. Tengok orang susah, tengok itu berdoa begitu sebut. Artinya air matanya sangat mudah gugur. Itu sebahagian daripada tanda-tanda yang dia dapat Lailatul Qadar. Ini mengikut Syekh
Abdul Qadir Jailani, salah seorang wali Allah yang banyak kisahnya, okey, membuka rahsia-rahsia dari segi tasawuf, dari segi jiwa ataupun dari segi kebatinan. Salah satu cerita yang popular dengan dia ialah ketika dia berumur 17 tahun atau 18 tahun mengembara untuk mencari ilmu, ayah emaknya bekalkan duit. Jadi akhirnya di setengah padang pasir dia ditahan perompak. Perompak tu tanya, kamu ada duit ke tak ada? Ada. Orang kalau perompak tanya ada duit ke tak ada duit, jawabnya apa? Tak ada. Jadi ini kali pertama ketua perompak tanya mangsanya, kamu ada duit tak? Ada. Ayah saya emak saya bekas saya duit banyak ini. Jadi akhirnya ketua perompak angkat tangan kat dia. Sepanjang hidup aku berompak tak pernah jumpa dengan aku. Engkau lah orang pertama, dan akhirnya aku merasa sangat malu sebab engkau muda. Kenapa kamu ngaku kamu ada duit? Mak saya pesan, apa pun jadi pada kamu mesti bercakap benar. Boleh faham? Jadi ini salah satulah daripada kisah yang dapat dikaitkan dengan Syekh ni. Jadi buahnya maknanya belajarlah untuk bercakap jujur. Akhirnya perompak dengan ketua perompak dan semua perompak bertaubat, tidak lagi merompak, hanya disebabkan satu ayat daripada seorang muda. Bermakna dakwah orang muda pun kadang-kadang boleh membantu orang tua jadi lebih baik. Itu salah satu kisahnya. Minta maaf banyak, lambatlah pulak hari ni ya, 10.30, 11.30, 12. Tak apa, tak adalah banyak. No. Atau orang tu pun diam je kat tepi tu kan. Tak apalah, tu rezeki. Sekali-sekala auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Dekat, Ya Allah yang Maha Pemurah, Ya Allah yang Maha Penyayang, Ya Allah yang sedang menatap kami, Ya Allah yang mengizinkan kami, Ya Allah. Kami angkat kesyukuran setinggi-tingginya, Ya Allah. Kami dipilih masuk ke bulan Ramadan. Kami tidak tahu berapa hari, namun kami sudah merasa nikmat dan bahagianya, Ya Allah, berada di bulan paling suci, paling indah, paling mulia ini, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami layak benar-benar mendapat markah penuh yang Kau janjikan, Ya Allah. Kami ingin ke syurga-Mu, Ya Allah. Maka kami memasuk ke dalam tindakan tentang apa yang namanya syurga, Ya Allah. Jannah, Ya Allah. Kan yang Kau janjikan pahala puasa kami ada di syurga, akan diterima ketika kami di syurga, Ya Allah. Maka sekali lagi berikanlah hidayah petunjuk kepada kami dari segi minda hati dan perasaan kami dan tindakan kami dan amalan kami, agar benar-benar menjurus kepada apa yang Kau mahu, Ya Allah. Kami tidak mahu tidak tahu apa yang Kau takdirkan untuk kami, Ya Allah. Kami tapi tetap berazam bahawa kami layak masuk syurga-Mu melalui Ramadan ini, Ya Allah. Kerana Kau sudah menjanjikan bahawa pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya di bulan ini, dan kami dibenarkan melangkah hari ini, hari pertama kami, Ya Allah. Jadikanlah, Ya Allah, hari pertama ini untuk kami sampai terakhir, dan kami bertemu dengan Lailatul Qadar-Mu, Ya Allah. Dengan tambahan ilmu ini, berikanlah keberkatan pada umur kami agar kami mampu untuk meneruskan ibadah ini, menjadi pejuang kepada Rasulullah dan membuat Rasulullah tersenyum. Ya Allah, ya Tuhan kami sedang berjuang dengan suasana yang paling hebat, Ya Allah. Ada jinnah di sekitar kami, Ya Allah, yang mempengaruhi jiwa kami, perasaan kami, emosi kami, dan nafsu-nafsu kami, Ya Allah. Jangan sampai kami jadi hamba kepada nafsu-nafsu perut kami, nafsu otak kami, perasaan kami, Ya Allah. Kami yakin sesungguhnya pertolongan-Mu sangat dekat, Ya Allah. Kami banyak dosa, Ya Allah. Terima semua taubat kami, Ya Allah. Kau sudah mengampunkan, Kau menjanjikan untuk mengampunkan kami di bulan Syaban, Ya Allah. Maka jangan jadikan puasa kami sia-sia, Ya Allah. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah, ramai yang berpuasa tapi dapatlah pahala dahaga, Ya Allah. Pilih kami, Ya Allah, orang yang benar-benar layak masuk ke syurga-Mu, orang beriman yang Kau berikan takwa ujungnya dan layak ke syurga akhirnya, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jaga rezeki kami, Ya Allah, agar yang masuk ke perut kami hanya yang halal, Ya Allah. Jadikanlah ibadah kami yang ada, yang benar-benar khusyuk kepada-Mu, tidak kerana yang lain, jauh daripada riya ujub, Ya Allah. Jadikanlah tangan kami paling pemurah untuk bersedekah, Ya Allah, kerana bulan ini bulan yang Kau ganda-gandakan pada sedekahnya, Ya Allah. Jadikanlah kami orang yang pemurah hingga ke akhir hayat kami dengan permulaan sedekah ini, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati umur kami hingga kami sampai ke hujung Ramadan ini.
Dan Anda masih sama ada dosa yang masih belum terampun, kami angkat sekali lagi tangan kami, ya Allah. Sebenarnya kami sangat mengharapkan maghfirah-Mu, ampun dan petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami beri kami ketenangan, kesehatan, kelapangan, kemurahan rezeki, ya Allah. Agar kami mampu menjalani Ramadan ini, ya Allah, menjalani tarawih-Mu, ya Allah, dengan penuh rasa ridho, ya Allah. Redokan apa yang Kau janjikan kepada kami, redokan semua takdir yang Kau berikan kepada kami. Beri kami kesabaran sebanyak-banyaknya, ya Allah, agar kami mampu bersyukur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengharapkan pertolongan, petunjuk dan hidayah, agar kami mampu untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, ya Allah. Andai kata ini Ramadan terakhir untuk kami, ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan paling berkah untuk hidup kami di dunia dan akhirat, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini dulu menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf pada kata dan kena dimata dan jangan selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah sebagai puasa yang dijanjikan pahala, dan juga berdoa mudah-mudahan kita mampu benar-benar menjadi melatih diri untuk jadi manusia paling sabar hingga layak diangkat sebagai calon-calon juga, insya-Allah. Jumpa lagi, sama berpuasa dan selamat hari Raya Aidilfitri. Jangan terlupa nak raya, okay? Aidilfitri maknanya kembali kepada fitrah. Jangan tunggu hujung Ramadan baru nak kembali pada fitrah. Sekarang. Sebab itu ungkapkan Aidilfitri supaya jadi motivasi, mudah-mudahan. Amin amin ya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.